Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala makhluk yang berpijak di muka bumi ini sudah tentu akan merasai kematian. Sesungguhnya, kehidupan seseorang itu termaktub. Sesuatu fakta yang tidak mungkin dapat dikompromi di khalayak ramai adalah kami dan setiap manusia tidak kira warna kulit, bangsa mahupun agama pasti akan menghadapinya suatu hari nanti. Allah SWT, pencipta alam semesta ini dan segala kewujudan di muka bumi ini telah mengutuskan kepada kita ajaran yang sempurna dan wajarlah kita mentaati ajaran itu apabila berdepan dengan kematian kita. Ajaran yang disebutkan tadi adalah Islam. Risalah terakhir yang diutus bersama Nabi terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW dan tiada jalan kehidupan dan kematian yang diterima olehnya melainkan ajaran dan jalan Islam. Walau bagaimanapun, setiap lapisan masyarakat mempunyai adat dan tradisi tersendiri. Adat dan tradisi secara dasarnya adalah suatu norma yang dipraktikkan dan diimplementasikan secara meluas dalam sesebuah masyarakat itu. Hal ini menjadi rujukan dan pegangan dalam kehidupan seharian masyarakat lingkungan. Sudah terang lagi bersuluh, adat masyarakat Melayu dan Islam ternyata mempunyai pelbagai cara yang sungguh berbeza. Walaupun ramai dari masyarakat kita hanya ingin mendapat keredaan Tuhan dengan amalan-amalan yang kita lakukan dengan nawaitu yang baik, namun ramai di antara kita yang tersalah sangka seperti menokok tambah ataupun menambah baik apa yang Islam telah mengajarkan kepada kita sehingga kan menyulitkan dan merumitkan lagi perkara-perkara yang begitu mudah. Jadi, dalam video pembentangan ini, kumpulan saya akan membahaskan tentang cara-cara orang Melayu menguruskan kematian dengan cara-cara menguruskan kematian menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Mana-mana sekalipun, hendaklah kita melakukannya dengan cara yang betul agar segala perbuatan kita di muka bumi ini selari dengan kehendak Tuhan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Oleh itu, hendaklah kita bersiap sediakan diri kita ke arah kebaikan agar pengakhiran kita dirahmati dan diredainya." Berikut adalah amalan-amalan yang harus dilakukan sebelum menghadapi kematian sebagai seorang Muslim. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Penyayang, Dialah yang Maha Pengampun." Semestinya ajal tentu akan tiba tanpa mengenal waktu, keadaan dan usia. Demikian itu, kita haruslah berusaha sedaya upaya untuk kekal beriman dan bertakwa dengan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, menunaikan segala perintahnya dengan sempurna dan istiqamah. Hendaklah kita sebagai seorang Muslim berdoa agar pengakhiran kita dalam antara golongan husnul khatimah, iaitu mati dalam keadaan baik dan beriman, dan terutamanya diberi peluang untuk bertaubat sebelum meninggalkan dunia ini, mendapat rahmatnya ketika berdepan dengan kematian, mendapat keampunannya di akhirat kelak, mendapat ketenangan pada hari perhitungan dan dilepaskan daripada azab. Amalan yang kedua adalah meminta maaf sesama manusia. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sebenarnya, orang-orang yang beriman itu bersifat persaudaraan. Maka, berdamailah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu beroleh rahmatnya. Merujuk pada hadis yang disebutkan tadi, kita diperintah untuk berusaha agar dosa-dosa silam kita dihalalkan dan dimaafkan oleh saudara kita dengan sentiasa bermaafan antara satu sama yang lain. Abu Hurairah berkata telah bersabda Rasulullah SAW, "Barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya atau menyangkut kehormatannya atau perkara-perkara yang lain juga, jadi haruslah dia minta untuk dihalalkan ataupun dimaafkan darinya hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi pada hari kiamat."
Amalan seterusnya, kita mestilah lakukan kebaikan sebanyaknya. Dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal kebaikan agar dapat memperolehi keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang seluas-luas langit dan bumi yang dikhususkan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Rasulnya, yang demikiannya ialah limpah kurnia Allah diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar." Setiap makhluk di muka bumi ini pasti ada sesuatu yang dikasihi, tetapi kebanyakan mereka mengasihi sesuatu yang hendak menemani mereka apabila mereka sakit sehinggalah ke kubur. Akan tetapi, sesuatu perkara itu tidaklah mengikutinya ke alam kubur. Oleh itu, kita hendaklah memperbanyakkan lagi membuatkan perkara-perkara kebaikan dan menginfakkannya ke jalan Allah SWT. Kemudian yang keempat, wajarlah kita melakukan amal kebajikan sebanyak yang mungkin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan olehnya. Yang ketiga, doa oleh anak soleh yang mendoakannya. Hadis tersebut menyatakan bahawa amalan si mati akan terputus apabila mereka menemui kematiannya, serta terputus jugalah pahala yang baharu baginya kecuali 3 perkara yang dinyatakan tadi. Oleh itu, kita boleh melihat bahawa pentingnya sedekah jariah ini kerana barang siapa yang melakukannya, pahalanya berterusan mengalir biarpun seseorang itu telah meninggal dunia dan dianggap seperti amalan wakaf. Terakhir sekali, tuliskan wasiat jika ada. Diwajibkan atas kamu apabila maut tiba menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan perkara yang disebutkan tadi, berwasiat itu penting agar mengurangkan masalah hal harta pusaka yang tidak dibahagikan dengan cara yang betul. Wasiat bermaksud pernyataan hasrat seseorang yang dilakukan apabila hayatnya ke atas hartanya dengan niat untuk menyempurnakan pembahagiannya berdasarkan hukum syarak selepas kematiannya. Dengan melakukan perkara ini, wasiat tersebut, harta pusaka bolehlah diagihkan mengikut kemahuan si mati bagi tujuan kebajikan dan kepada keluarganya selepas kematian. Untuk bahagian 2.2, kita akan membincangkan tentang adab apabila berlaku kematian. Pertama sekali, setiap seorang daripada kita pasti akan diuji dengan berita kematian oleh orang yang kita sayang. Kematian adalah takdir yang tidak dapat dinafikan ataupun disangkal. Kita perlu ingat bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal dan mutlak itu hanyalah hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, setiap yang berjiwa pasti akan merasa mati. Oleh itu, terdapat beberapa amalan dan adab yang harus diikuti oleh umat Islam apabila berlaku kematian. Berikut adalah amalan-amalannya. Pertama sekali, apabila mendengar satu berita kematian sebagai seorang Muslim, kita harus melafazkan istirja, iaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, Allah memberitahu hamba-Nya bahawa setiap seorang daripada hamba-hambanya pasti akan diuji dengan ketakutan dan kelaparan. Namun begitu, Allah juga memberitahu hamba-Nya bahawa apabila berlaku satu musibah, maka lafazkanlah istirja, iaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan itu sahaja, apabila kita mendapat berita kematian, kita harus sentiasa bersabar. Kita harus ingat bahawa Allah tidak akan membebankan seorang hamba-Nya lebih daripada yang dimampu tanggung. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang adab apabila menziarahi keluarga semati. Jadi, sebagai umat Islam, kita diingatkan supaya mematuhi adab dan garis panduan apabila menziarahi kubur ataupun keluarga semati. Tujuan menziarahi kubur ialah untuk memperingati dan merenung tentang kematian dan kehidupan di barzah. Selain itu, ia juga untuk memperingati sifat baik dan kebaikan mereka ataupun jenazah itu. Umat Islam dinasihati untuk mematuhi garis panduan dan adab agama ketika menziarahi kubur. Pertama sekali, Islam mengajak kita untuk memberikan ucapan
takziah. Selain itu, Islam juga mengajari kita untuk menenangkan keluarga semati dan janganlah sesekali mengatakan perkataan yang tidak baik. Kerana para malaikat akan sentiasa mendoakan agar dikabulkan setiap kata-kata yang diucapkan oleh sesiapa sahaja yang menziarahi kubur. Kita juga dinasihati untuk menasihati keluarga semati dan menenangkan mereka dan memberitahu mereka supaya sentiasa bersabar di atas kematian tersebut. Akhir sekali, adat yang perlu dipatuhi sebagai umat Islam ialah menunaikan solat dan mendoakan jenazah. Sebagai umat Islam, Islam menjadi fardu kifayah ke atas kita untuk melaksanakan solat jenazah kepada golongan yang baru meninggal dunia dan juga mendoakan mereka. Untuk bahagian ini, kita akan membincangkan tentang perspektif adat Melayu dan juga hadis sahih ataupun amalan Rasulullah apabila baru meninggal ataupun ketika meninggal. Pertama sekali ialah melalui perspektif adat Melayu. Kepercayaan bahawa syaitan datang kepada orang yang akan meninggal lalu menawarkan kepadanya setiap gambar untuk menyesatkannya. Namun, tiada satu pun ataupun sebarang hadis sahih yang membuktikan kelakuan ini. Seterusnya, adat Melayu mengatakan bahawa kita perlu menempatkan kitab mushaf ataupun surah Yasin di atas kepala orang yang baru meninggal dan wajib menghadapkan mereka ke arah kiblat. Namun, sekali lagi, tiada hadis sahih yang membuktikan kelakuan ini. Seterusnya, adat Melayu berpendapat bahawa setiap kali mayat berada di dalam rumah, di dalam kubur ataupun sarang azab, mereka perlu membacakan Yasin. Namun, hadis sahih ataupun amalan Rasulullah mengatakan bahawa perkara ini tidak wajib. Namun begitu, yang tidak salah di sisi Islam. Selain itu, adat Melayu juga melakukan amalan seperti membisikkan kalimah La ilaha illallah ataupun kalimah Allah kepada pesakit jenazah. Namun hadis sahih ataupun amalan Rasulullah mengatakan kita hanya perlu memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Akhir sekali, amalan adat Melayu ialah menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai ruqyah dan doa ketika pesakit jenazah untuk memberi motivasi kepada pesakit atau sebagai penghilang kepada amalan-amalan turun-temurun masyarakat Melayu yang berhubung kait dengan perjanjian dan perhubungan makhluk halus. Namun begitu, menurut hadis sahih dan amalan Rasulullah, ianya hanyalah perlu untuk kita mendoakan kebaikan kepada mayat. Selain perbezaan dari segi ketika kematian berlaku, terdapat juga perbezaan dari segi kefahaman masyarakat Melayu dalam ilmu pengurusan jenazah berdasarkan hadis Nabi serta persepsi masyarakat Melayu terhadap amalan yang tidak bersandarkan Islam dalam menguruskan jenazah yang perlu dikenal pastikan dalam bab ini. Seterusnya, kekeliruan ini berlaku kerana banyak terpengaruh dari adat resam yang telah lama bertapak dan dipraktikkan di kalangan masyarakat Melayu kita dahulu. Dan begitu juga kerana hanya berserah kepada individu atau institusi tertentu untuk menguruskan jenazah tanpa merujuk hadis-hadis yang sahih dan pendapat ilmu Islam berkenaan perkara ini. Bahagian 2.3 perbentangan ini diharapkan dapat membantu anda semua ataupun masyarakat umum untuk mempelajari lebih banyak ilmu tentang penyelenggaraan jenazah dari perspektif praktikal dan teoretikal seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam. Bagi ketika proses memandikan mayat, adat masyarakat Melayu ada yang mempercayai bahawa ianya baik bagi meletakkan sepotong roti dan segelas air di tempat memandikan mayat selama 3 hari selepas kematian. Manakala tiada hadis yang sahih yang membuktikan kelakuan ini. Tetapi, ianya hanya dinasihatkan untuk mengikat dagunya agar tidak terbuka. Ketika mayat meninggal, ditutup mulutnya iaitu kerana dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan. Sehingga hendaknya ditutup sampai bersatu antara gigi dan mulutnya. Adapun tata cara longgar, biasanya dengan menggunakan kain yang lebih lebar dan panjang diikat melingkar dari dagu hingga ke atas kepalanya sehingga agar mulutnya tak tertahan dan tidak bisa terbuka.
Seterusnya, ada juga kalangan masyarakat Melayu yang mempercayai bahawa menyalakan lampu atau lilin di tempat memandikan mayat selama 3 malam sejak terbenam matahari sehingga terbitnya pada sebahagian mereka selama 7 malam dan sebahagian yang lain lebih daripada itu, dan mereka melakukan hal ini di tempat kematiannya. Manakala tiada hadis yang sahih yang membuktikan kelakuan ini, tetapi dinasihatkan untuk menutup tempat mandi daripada pandangan halayak orang banyak. Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan, mayat ditutup dalam suatu ruangan yang tertutup pintu dan jendelanya sehingga tidak terlihat oleh sesiapa pun kecuali orang yang menguruskan pemandian jenazah, dan tidak boleh dimandikan di hadapan orang-orang banyak. Kemudian mayat ditutup dengan kain pada bahagian uratnya terhadap sesama jenis, iaitu dari pusat hingga ke lutut bagi lelaki dan dari dada hingga ke lutut bagi yang perempuan. Ada juga sebilangan pengurus jenazah rantau alam Melayu yang mendahulukan wuduk kepada jenazah sebelum memandikannya. Usai mandi dan berwuduk, jenazah akan dikeringkan dengan menggunakan tuala sebelum proses kafan bermula. Manakala menurut hadis yang sahih ataupun menurut amalan Rasulullah, ia dinasihatkan untuk melemaskan persendian mayat. Adapun melemaskan persendian hikmahnya untuk memudahkan ketika dimandikan. Caranya dengan merentangkan tangannya lalu ditekuk dan direntangkan pundaknya lalu ditekuk. Kemudian pada tangan yang satu lagi, demikian juga dilakukan pada kaki. Kakinya pegang lalu ditekuk, kemudian direntangkan sebanyak 2 kali atau 3 kali sampai ia mudah dimandikan. Dan hendaknya berlaku lembut pada mayat kerana Rasulullah SAW bersabda, memecah tulang orang yang telah meninggal dunia adalah seperti memecahnya dalam keadaan hidup. Mengikut amalan orang Melayu, benda sederhana berat seperti gunting dan kacip diletakkan di atas perut jenazah untuk permudahkan najis dikeluarkan dan mengelakkan perut jenazah kembung sehingga ia kelihatan buruk. Manakala tiada hadis sahih yang membuktikan kelakuan ini, tetapi dinasihatkan untuk melepaskan pakaian yang melekat di badannya. Syekh Abdullah bin Jibrin mengatakan, dilepaskan pakaiannya iaitu pakaian yang dipakai mayat ketika meninggal. Disunahkan untuk dilepaskan ketika ia baru wafat. Kemudian ditutup dengan ridak ataupun iaitu kain atau semisal dengannya. Namun orang yang meninggal dunia ketika ihram tidak bolehlah ditutup wajahnya dan kepalanya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Cara melepaskan pakaiannya jika memang sulit untuk dilepaskan dengan cara biasa, maka digunting hingga terlepas. Terdapat juga perbezaan cara masyarakat Melayu bagi pengurusan mengkafani dan membawa keluar jenazah berbanding pengajaran Islam. Antaranya adalah membawa batu kecil, bunga-bunga dan gambar si mati bersama jenazah. Dan keyakinan sebahagian mereka bahawa apabila jenazah itu adalah orang yang soleh, maka akan menjadi ringan kerandanya mengikut banyaknya pahala si mati. Tetapi mengikut hadis sahih atau amalan Rasulullah, dianjurkan bersegera mempersiapkan mayat untuk dikuburkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, percepatlah pengurusan jenazah. Jika ia orang yang saleh di antara kalian, maka akan jadi kebaikan baginya jika kalian percepatkan. Jika orang yang bukan demikian, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian. Selain itu, di alam masyarakat Melayu, kebiasaannya mayat lelaki menggunakan 3 helai kain kafan dan mayat perempuan menggunakan 5 helai kain kafan. Di beberapa tempat, jenazah lelaki dikafankan dengan keadaan berbaju jubah dan berserban, manakala jenazah perempuan dipakaikan dengan telekung. Tetapi mengikut hadis yang sahih, ia diharuskan menutupnya dengan kain. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain hibrah, sejenis kain Yaman yang bercorak.
Mari kita teruskan kepada kategori seterusnya, iaitu perbezaan dari segi ketika mengebumikan jenazah. Mengikut adat Melayu, kadar kedalaman minimum bagi mengebumikan jenazah adalah sekadar dapat menutup bau busuk jenazah dan tidak boleh digali oleh haiwan. Manakala tiada hadis sahih yang membuktikan kelakuan ini, tetapi perbuatan ini tidak salah untuk dilakukan. Seterusnya iaitu tubuh jenazah harus menghadap ke arah kiblat dan diletakkan di sisi kanan. Tetapi tiada juga hadis sahih yang membuktikan kelakuan ini. Tetapi perbuatan ini tidak salah juga untuk dilakukan. Mengikut adat Melayu, kebiasaannya kedalaman kubur hendaklah setinggi orang sederhana. Tetapi tiada hadis sahih yang membuktikan kelakuan ini. Tetapi perbuatan ini tidak salah untuk dilakukan. Yang terakhir sekali, setelah sudah proses pengebumian, talqin akan dibaca di atas kubur sebagai peringatan bagi mereka yang hidup mengikut adat Melayu. Tetapi tiada hadis sahih yang membuktikan kelakuan ini. Seterusnya, jika tanah kuburan keras, penggali kubur biasanya menggali lubang membina liang lahat untuk jenazah. Tetapi jika tanahnya lembap dan berair, mayat ditanam bersama keranda yang diperbuat daripada papan. Tiada hadis sahih juga yang membuktikan kelakuan ini, tetapi perbuatan ini juga tidak salah untuk dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah Hidayah yang akan membentangkan tentang adab di tanah perkuburan. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beradab sama ada sebelum, semasa atau selepas berada di tanah perkuburan. Dalam kalangan kita, malangnya masih ramai yang mengamalkan perkara yang dilarang dalam Islam, seperti membawa jambangan bunga bersama jenazah, meratapi kematian sehingga menjerit dan berteriak, serta membalut batu nisan dengan kain putih. Yang pertama sekali, pengebumian jenazah. Undang-undang Islam menetapkan jenazah Islam dikebumikan selepas dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Dalam adab pengebumian jenazah, ramai yang membiasakan jirus air atau menaburkan bunga di atas kubur, membaca doa, membaca surah Yasin, menyiram, malah ada yang berkesempatan menabur kelopak bunga di atas kubur antara yang dilakukan ketika menziarahi makam. Walau bagaimanapun, ramai ulama Syafi'i berpandangan bahawa hukumnya perlu memasukkan pendapat yang menunjukkan sunat kerana perbuatan Rasulullah SAW. Topik seterusnya adalah kubur jenazah. Sewaktu melawat kubur jenazah adalah dinasihatkan untuk menanggalkan kasut dengan tujuan untuk memberi penghormatan kepada penduduk tanah perkuburan. Selain itu, ramai juga telah membiasakan untuk menghias kubur jenazah dengan batu-batuan yang berfungsi untuk menyerap haba. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, adalah makruh melakukan binaan kubur sama ada di dalam atau di luar, menggunakan bahan penyerap haba seperti simen, batu kapur atau seumpamanya. Seterusnya, adalah juga diharamkan mengecat kubur seperti batu nisan dengan warna yang berbeza untuk tujuan menghias. Yang ketiga adalah bacaan talqin. Idea Islam dalam talqin melibatkan bacaan, bisikan peringatan dan lafaz syahadah di sakaratul maut. Ia juga menerangkan kepentingan yang dibacakan di tanah perkuburan selepas jenazah dikebumikan. Hukum mengucapkannya selepas mengebumikan mayat adalah sunat, iaitu berdasarkan dalil yang luas daripada Al-Quran, hadis, athar sahabat dan pendapat ahli mazhab. Imam Nawawi umpamanya menyatakan dalam kitabnya berjudul Al-Majmu' telah menyatakan oleh ramai para ulama dari mazhab Syafi'i bahawa disunatkan talqin pada mayat selepas mengebumikannya. Antara yang menyatakan hukum sunat itu ialah Al-Qadi Hussein Al-Mutawalli dan Syekh Nasr Al-Maqdisi. Topik seterusnya adalah kenduri arwah. Salah satu kebimbangan khilafah adalah amalan membaca Yasin, tahlil dan kenduri arwah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Islam kita di Malaysia. Tahlil ialah amalan yang menggabungkan bacaan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala melalui tasbih, tahmid, takbir dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta memberi makan kepada manusia. Semua acara ini adalah adat Islam. Walau bagaimanapun, terdapat tradisi mewujudkan derma khusus untuk nama arwah yang diberikan kepada penganjur majlis tahlil yang jelas berbeza daripada amalan asal. Baiklah, secara kesimpulannya, menurut kepada perbincangan tajuk-tajuk sebelum ini, sudah sewajarnya setiap umat Islam, khususnya masyarakat Melayu, menjunjung tinggi
kesucian hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan kematian. Ia merupakan perkara yang amat penting untuk kami tidak mencampur adukkan budaya dan adat masyarakat Melayu yang melanggar syariat suci Islam. Tujuan penulisan kertas kerja dan pembentangan ini bukanlah untuk melarang praktik adat Melayu dalam melengkapi urusan jenazah. Namun fokus kajian ini adalah untuk mencegahkan kita dari melakukan praktik adat yang bertentangan dengan syariat suci Islam semata-mata. Adapun adat Melayu yang menepati dengan landasan syariat Islam dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dilaksanakan. Walaupun perbincangan dalam kertas kerja dan pembentangan ini hanya tertumpu kepada masyarakat Melayu, ini tidak bermakna isu dan cabaran ini tidak terpakai kepada umat Islam yang lain juga, seperti negara Eropah, India, malah orang Arab sendiri. Justru menjadi tanggungjawab setiap umat Islam, khususnya alim ulama, untuk memastikan perkara ini tidak berleluasa lagi demi memelihara kesucian nilai-nilai Islam yang murni.